السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan peluang kepada kita pada pagi ini berhimpun di rumah Allah dan berada dalam satu majlis ilmu. Pagi ini kita nak sambung perbincangan pada bab yang keempat berkenaan dengan adab guru dan penuntut Al-Quran. Adab guru dan penuntut Al-Quran. Jadi pada kelas yang lepas kita telah bincang adab yang pertama, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada dari pihak guru maupun pelajar, kedua-duanya perlu ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi hari ini kita nak sambung pada muka surat yang ke-20 pada adab yang kedua, iaitu tidak mengharap balasan segera. Tidak mengharap balasan segera. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan di sini, dia hendaklah, yakni guru dan penuntut ilmu Al-Quran, tidak berniat menjadikan Al-Quran sebagai penghubung untuk mendapat apa jua habuan dunia, baik harta, kuasa, kemegahan, keunggulan berbanding rakan-rakannya, pujian dan perhatian manusia atau seumpamanya. Janganlah mencemarkan. Sini ada sedikit kesalahan terjemahan, sila betulkan. Janganlah mencemarkan, yakni janganlah pembaca Al-Quran mencemarkan bacaannya. Kalau dalam kitab ni disebut janganlah mencemarkan bacaan pembaca Al-Quran. Tukar sikit, janganlah pembaca Al-Quran mencemarkan bacaannya dengan sikap tamak terhadap imbuhan yang diperolehi daripada orang yang, situ betul sekali lagi, orang yang mendengar bacaannya. Dalam kitab ditulis orang yang membaca Al-Quran di hadapannya. Betul sikit, orang yang mendengar bacaannya, yakni ahli Al-Quran membaca Al-Quran dalam keadaan ada hadirin, ada orang-orang yang berada dalam majlisnya. Tidak kiralah imbuhan tersebut adalah harta atau layanan istimewa, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Hatta juga dalam bentuk hadiah yang sekiranya bacaan itu tidak diperdengarkan di hadapannya. Sini pun betul sekali lagi, pembaca Al-Quran tukar, pendengar, bukan pembaca, pendengar. Pendengar tadi tidak memberikan hadiah kepadanya. Jadi ada beberapa kesalahan pada terjemahan. Kalau kita baca terjemahan ini mungkin kita tidak akan faham. Firman Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami berikan kepadanya daripada kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan.
dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Jadi ini adab yang kedua, yakni guru dan pelajar ilmu Al-Quran, dia tidak boleh mengharapkan balasan segera. Adakah mereka ini tidak ada balasan yang sepatutnya diberikan? Jadi sebenarnya balasan kepada guru Al-Quran dan juga penuntut ilmu Al-Quran, dia tidak sama dengan balasan bagi orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang yang lain. Tapi balasannya tetap ada. Sebab manusia kalau tidak ada balasan, dia tidak akan melakukan, dia tidak akan beramal, tidak akan berusaha. Jadi sebab tu Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia ada juga balasannya, dan balasannya yang terbaik ialah balasan di akhirat kelak. Adapun balasan di dunia, itu belum tentu lagi dapat. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pun tidak mengapalah. Sebab niatnya ialah untuk berbakti kepada Al-Quran. Cumanya kalau kita tengok dalam zaman sekarang ni, setengah pihak telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang eksklusif, yang mahal, yang boleh ditentukan harganya dengan begitu tinggi. Ada setengah-setengah pihak dia meletakkan bayaran untuk menyertai kelas mereka ribu-ribu. Menyertai kelas mereka sebulan Ramadan. Macam-macamlah package yang diberikan. Bacaannya, tajwidnya, apa semua. Total semua sekali 20,000. Setelah diberikan diskaun 5,000. 5,000. Jadi ini satu bentuk kita kata balasan segera yang diharapkan oleh sesetengah pihak. Ini zaman sekarang ni, zaman moden. Di Al-Quran itu diniagakan, diiklankan seperti barang-barang yang lain. Seperti barangan-barangan yang lain. Sebab tu bila mereka mengajar, dia ada hak-hak tertentu. Suara mereka itu agak terbatas untuk pelajar-pelajar yang membayar iuran sahaja. Kalau untuk datang ke masjid, kita nak suruh dia jadi imam tarawih sebagai contoh, dia akan kemukakan pelbagai alasan. Setelah kita kaji, setelah kita tengok rupa-rupanya suaranya, bacaan Al-Qurannya itu adalah barangan yang dijual, yang ada nilai eksklusif, yang perlu kepada bayaran tertentu sebelum kita semua dapat menikmati bacaan tersebut. Jadi ini berlaku dengan banyak juga di tempat kita hari ini. Berbeza dengan alim ulama yang ikhlas dalam Al-Quran, mereka biasanya gembira untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran bila mana mereka pergi ke sesuatu tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridu al-'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Sesiapa yang menghendaki kesenangan dunia, kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki, bagi sesiapa yang kami kehendaki.
bagi sesiapa yang kami kehendaki. Jadi Allah Ta'ala gambarkan apa yang dikehendaki, yakni dalam bentuk kesenangan dunia, pendapatan tetap sebagai contohlah, adalah al-ajilah, perkara segera. Jadi ini bermaksud guru Al-Quran, penuntut ilmu Al-Quran sepatutnya berfikiran jauh, tidak mengharapkan al-ajilah, kesenangan hidup yang segera, tetapi matlamat utamanya hendaklah ajilah. Satu ajilah, satu lagi ajilah. Ajilah yakni segera di dunia, ajilah yakni di akhirat. Itu yang hakiki. Itulah yang telah dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak mereka tidak mensasarkan al-ajilah dalam perjuangan agama mereka. Bahkan mereka mensasarkan, memfokuskan kepada al-ajilah. Bila kita niat, target nak dapatkan akhirat, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan jamin, akan berikan dunia kepada kita cukup dengan kadar keperluan kita. Cukup dengan kadar keperluan kita. Memadailah kita hayati satu firman Allah ini bagi penuntut ilmu agama dalam masalah rezeki dan seumpamanya. Allah Ta'ala berfirman, ayat ni selalu diulang-ulang oleh Maulana kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jamin rezeki untuknya. Jadi binatang pun Allah Ta'ala jamin rezeki. Apatah lagi orang-orang yang manusia yang berbakti, berkhidmat kepada Al-Quran. Sudah tentu jika mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan muliakannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu perkara yang tidak perlu kita bimbangkan. Dia akan datang dengan sendiri. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Sesiapa yang mempelajari suatu ilmu yang sepatutnya diletakkan harapan untuk mendapat redha Allah Ta'ala, yakni ilmu agama, ilmu Al-Quran, namun dia tidak mempelajarinya melainkan kerana inginkan suatu habuan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita satu ilmu yang mulia, iaitu ilmu Al-Quran, ilmu agama, yang mana kebiasaannya, zahirnya ilmu itu dipelajari untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermakna ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu dunia, belajar ilmu-ilmu dalam bidang keduniaan otomatik menyebabkan orang itu belajar tidak kerana Allah, semata-mata kerana dunia, nak jadi doktor ke apa ke. Bukan bermakna bila kita belajar ilmu selain ilmu Al-Quran, maka otomatik kita belajar ilmu dunia, kita mencari dunia, kita tidak mencari redha Allah. Bukan begitu. Cuma disebut ke sini mempelajari ilmu agama yang dicari dengannya wajah Allah, dicari dengannya redha Allah, sebab ilmu agama lebih mudah, lebih dekat, membawa manusia kepada Allah, lebih membawa manusia kepada Allah. Maka sebab itulah dikatakan ilmu agama ini besar harapannya untuk mendapat redha Allah. Adapun ilmu-ilmu yang lain,
Ilmu-ilmu yang lain ia tidak secara langsung membawa manusia kepada redha Allah. Kepada redha Allah. Sebab kegiatan kita, kepakaran kita dalam ilmu-ilmu yang lain berkait dengan dunia. Kalau dia tu seorang doktor, dunia. Kalau dia seorang mekanik, dunia. Apa sahajalah, peniaga pun dunia juga. Tapi bidang-bidang yang lain, tidak menjadi satu bidang yang menjurus semata-mata kepada dunia. Jika seseorang itu meniatkan dengan betul, tujuan dia belajar, tujuan dia bekerja dalam bidang tersebut, iaitu niat untuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu melakukan kebajikan dan takwa. Maknanya sepatutnya walaupun dalam bidang-bidang yang lain, sepatutnya penuntut-penuntut bidang yang lain perlu meniatkan dia mempelajari bidang ini untuk membantu masyarakat, bukan semata-mata untuk mendapatkan habuan, untuk kesenangan hidupnya di dunia. Tidak. Apa sahaja bidang, apa sahaja pekerjaan, walaupun pekerjaan yang ia rendah, ia tidak mendapat tempat dalam ia tidak mendapat tempat di kalangan manusia. Sebagai contoh, jadi nelayan, jadi tukang sapu ke apa, itu satu pekerjaan yang halal, yang baik. Jadi kalau dia niat dengan betul untuk saling bantu-membantu, dia akan rasa bangga dengan pekerjaan tersebut, sebagaimana dia berbangga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebab semua kita ni, sesiapa sahaja, hakikatnya kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kita bekerja sebagai jururawat, kita bekerja sebagai pemimpin ke apa ke, semua saling berkait, saling bantu-membantu. Jadi kalau setiap manusia dalam bidang-bidang pekerjaan yang lain ada niat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka hakikatnya pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah untuk redha Allah juga, untuk mendapat redha Allah Ta'ala juga. Bukan bermakna hanya belajar ilmu agama sahaja adalah ilmu yang untuk mendapat redha Allah. Tidak. Bahkan kalau belajar ilmu agama pun, kalau niat yang tidak betul, maka ia akan menjadi kerana dunia, seperti yang kita sebutkan tadi, contoh tadi. Jadi hadis ni bukannya nak menyatakan kita semua kena jadi ahli agama saja, kena jadi ustaz saja, kena jadi agamawan, semua sekali kena jadi agamawan. Tak. Agamawan pun dia nak juga makan ikan, ustaz pun nak juga makan ikan, makan udang, makan sutung. Kalau tak ada nelayan, dia pergi ke laut tu, macam mana dia nak makan sutung, dia nak juga keperluan-keperluan yang lain, nak buat rumah, nak pada kenderaan. Jadi semua tu perlukan pada kepakaran-kepakaran luar daripada bidang yang dia pelajari. Jadi kalau setiap anggota masyarakat semua sekali berniat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala juga. Cumanya disebutkan ilmu agama, sebab ilmu agama itulah sepatutnya yang nombor satu sekali membawa manusia kepada redha Allah. Kepada redha Allah. Tapi kalau dia belajar, dalam hadis ini sebut, kalau dia belajar tidak lain kecuali untuk mendapatkan habuan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Ayat ni masuk dekat pun tak dapat, apatah lagi duduk dekat dengan syurga pun tak dapat, apatah lagi nak masuk ke dalam syurga. Lepas tu satu lagi hadis diriwayatkan daripada Anas, Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar."
Sesiapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, berbangga di hadapan ulama, atau mendambakan perhatian manusia, maka dia hendaklah menyediakan tempatnya di neraka. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Ka'ab bin Malik, namun dengan lafaz adkhalahullahu nar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gejala-gejala, simptom-simptom orang-orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas kerana Allah. Antaranya dia suka untuk berdebat, suka berbahas tanpa keperluan. Kalau berdebat, berbahas untuk menegakkan kebenaran, itu satu amalan yang terpuji. Tapi berdebat sini maksudnya suka berbantah-bantahan, suka menimbulkan perbalahan sebab dia banyak hujah, sebab dia boleh jawab. Jadi dia suka berbalah-balah. Dia suka menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dia belajar dia belajar banyak pandangan lah, kita kata banyak pandangan dalam sesuatu isu. Tiba-tiba dia ketengahkan kepada masyarakat pandangan yang berbeza-beza yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat, semata-mata untuk berbantah-bantahan, untuk berdebat dengan masyarakat, menyebabkan timbul perkara-perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Yang mana benda tu sepatutnya tidak disebutkan kerana tahap ilmu, tahap tahap maklumat yang ada pada setengah-setengah orang di kalangan masyarakat itu tidak layak untuk didedahkan kepada perkara-perkara seumpama itu. Yang kedua, au yukathira bihil ulama, ataupun untuk berbangga di hadapan para ulama. Berbangga di hadapan para ulama atau mendambakan perhatian manusia, maka dia hendaklah menyediakan tempatnya di neraka. Itu adab yang kedua, yakni tidak mengharap balasan yang segera. Tidak mengharap balasan yang segera. Adab yang ketiga, yakni tiada iri dalam hati, yakni tidak ada rasa dengki. Imam Nawawi mengatakan, berhati-hatilah terhadap orang yang mempunyai tujuan takabur dengan sebab ramai orang yang sentiasa melazimi dan berulang alik ke tempatnya, yakni mempunyai ramai pengikut. Berhati-hatilah juga terhadap orang yang berperasaan benci apabila ada antara muridnya belajar daripada orang lain yang boleh dimanfaatkan melalui ilmunya. Ini adalah musibah yang berlaku kepada mengenai sebahagian guru yang jahil, dan ia merupakan petanda yang jelas terhadap niat yang buruk dan kemahuan yang rosak pada diri individu tersebut. Bahkan ia merupakan hujah kukuh yang menunjukkan bahawa dia tidak mahukan redha Allah yang Maha Pemurah menerusi pengajaran Al-Quran yang dilakukannya. Hal ini kerana jika dia inginkan redha Allah Ta'ala menerusi amalan ini, tentu dia tidak akan membenci perkara tersebut. Malah dia akan berkata kepada dirinya, aku ingin berbuat taat melalui pengajaran Al-Quran dan ia tercapai. Muridku pergi kepada orang selainku untuk membaca Al-Quran bertujuan untuk menambah ilmunya, maka orang ini tidak akan dicela. Ini persaingan antara guru-guru. Yakni sepatutnya guru yang ikhlas, guru yang baik, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, maka dia hendaklah menggalakkan dan mendedahkan kepada pelajar-pelajarnya tempat-tempat lain, guru-guru lain yang patut dia menuntut ilmu daripadanya selain dirinya sendiri. Ini sifat guru yang ikhlas.
tidak menyebutkan perkara-perkara yang buruk tentang guru-guru yang lain, kecuali jika guru itu boleh menyebabkan murid-muridnya, pelajar-pelajarnya jadi rosak fahaman agamanya. Itu terpaksalah kita sebutkan untuk mengelakkan daripada kerosakan yang berlaku di kalangan masyarakat. Tapi jika murid guru-guru yang lain adalah sikit sebanyak kelemahan yang kita tahu, sepatutnya kita sembunyikan kelemahan-kelemahan tersebut dan kita sebutkan, kita dedahkan kebaikan-kebaikannya, supaya pelajar kita yang masih mentah, yang masih baru, pergi menuntut ilmu, menambahkan lagi ilmu daripada guru-guru yang lain, supaya dia jadi seorang yang benar-benar alim, benar-benar berilmu. Sebab menuntut ilmu tidak memadai dengan seorang guru. Tidak memadai dengan seorang guru. Dan kalau belajar dengan seorang guru, dia boleh menyebabkan semata-mata seorang guru boleh menyebabkan pelajar itu menjadi seorang yang ta'assub. Pelajar itu tidak dapat membezakan tidak boleh berada dalam situasi bila berlaku perbezaan pendapat. Jadi sebab tu dia kena pelajar-pelajar ni dia kena belajar dengan ramai guru untuk membanding-bandingkan pandangan-pandangan yang yang berbeza sama guru ni. Yang berbeza sama guru, dan mengambil yang baik daripada setiap orang guru. Jadi guru yang baik dia tidak akan bimbang jika pelajarnya nak berguru dengan orang yang pula. Sebab seorang murid bukan milik mutlak seorang guru. Bukan milik mutlak seorang guru. Murid ini untuk masyarakat. Bukannya untuk untuk berbakti kepada gurunya semata-mata. Bukannya untuk berbakti kepada gurunya. Kita hendaklah memberikan ilmu kepada pelajar. Pelajar itu pula hendaklah menyampaikan ilmu kepada muridnya yang lain. Bukannya sampai ke mati pelajar itu hendaklah berbakti, berada dekat dengan kita. Kalau tidak, kalau begitulah, tidak berkembanglah hidayah ni. Tidak berkembanglah pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran. Kami meriwayatkan sebuah hadis mauquf dalam kitab Musnad oleh imam yang disepakati kekuatan hafazan hadis dan ketokohannya Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya hamalatal ilm, i'malu bihi, fa innamal alim man 'amila bima 'alima wa wafaqa 'ilmahu 'amaluhu, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-'ilma la yujawizu taraqiyahum, yukhalifu 'amaluhum 'ilmahum, wa tukhalifu sariratuhum 'alaniyatahum, yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha, hatta inna ar-rajula la yaghdabu 'ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu. Ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisihim tilka ila Allah Ta'ala." Ini pesanan daripada Ali bin Abi Talib. Katanya, "Wahai pembawa risalah ilmu, beramallah dengan ilmu ini. Sesungguhnya orang yang berilmu ialah orang yang beramal dengan ilmu. Dengan ilmu yang diketahui, dan amalannya selari dengan ilmunya." Amalannya selari dengan ilmunya. Sebab tu kita sebut dah sebelum ni, amal sangat penting untuk pengukuhan ilmu. Amal sangat penting untuk mengukuhkan ilmu, praktikal. Praktikal ni sangat penting untuk kita kukuhkan ilmu kita. Kalau semata-mata ilmu tanpa praktikal, hakikatnya ilmu kita tidak akan tertanam kukuh dalam dada kita. Semakin banyak kita beramal, maka semakin kuat, semakin kukuh ilmu yang kita sudah pelajari. Jadi sebab itulah amal juga adalah satu bentuk pengajian. Satu bentuk kita kata menuntut ilmu, bukan semata-mata masuk kelas, buka buku, baca buku, tidak. Amal juga satu bentuk menuntut ilmu, pengukuhan terhadap ilmu. Suatu hari nanti akan muncul kumpulan manusia yang membawa risalah ilmu,
namun ilmu tersebut tidak melepasi tulang selangkanya, yakni tidak masuk ke dalam hatinya. Amalan mereka bertentangan dengan ilmu sendiri, dan perbuatan mereka ketika sendirian bertentangan dengan perbuatan secara terang-terangan. Yakni ketika berada di hadapan orang ramai, mereka bercakap, mereka sebutkan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mereka bersendirian balik ke rumah, rupa-rupanya tidak selari dengan apa yang disebutkan kepada orang ramai. Perbuatannya bahkan bercanggah dengan apa yang dia ajarkan kepada orang ramai. Mereka duduk dalam majlis dan berbangga sesama sendiri, sehingga berbangga sama sendiri, yakni memuji-muji kumpulan sendiri, mengangkat-ngangkat, mengatakan kitalah yang terbaik. Di sinilah saja tempat yang sepatutnya murid-murid menuntut ilmu. Tidak ada tempat lain selain tempat kita. Ini sahaja yang terbaik. Yang lain semuanya tak betul, semuanya sesat, semuanya salah. Ini sahaja yang terbaik. Ini satu bentuk penyakit yang ada pada guru-guru. Sehingga ada seorang pemuda berasa marah terhadap orang semajlisnya yang menghadiri majlis ilmu orang lain dan meninggalkannya, yakni pergi dan balik daripada majlis ilmu orang lain. Ini satu golongan yang ta'assub. Ta'assub menyebabkan hidayah kebenaran itu terhalang. Mereka itulah yang amalan-amalan dalam majlis tersebut tidak naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ucapan sabit daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, katanya, aku suka apabila manusia mempelajari ilmu ini, iaitu ilmu dan buku beliau, tanpa menisbahkan walaupun suatu huruf yang ada dalamnya pun kepadaku. Lepas tu akhlak yang ketiga, yakni berakhlak baik. Seorang guru hendaklah berakhlak dengan segala kelakuan baik yang ditetapkan oleh syarak. Peribadi terpuji dan tabiat yang diredai sebagaimana yang ditunjukkan syarak, seperti zuhud terhadap kehidupan dunia dan mengambil bahagiannya yang sedikit, tidak mempedulikan dunia dan pencintanya, bersifat pemurah, dermawan, berbudi sepekerti mulia, bermanis muka tanpa melampaui had yang tidak bermoral, lemah lembut, sabar, berusaha menjauhkan diri daripada kerja yang hina, yakni maksiat, melazimi sifat wara', khusyuk, tenang, wibawa, rendah diri, menjauhi gelak tawa dan banyak gurau senda, melazimi seluruh ketetapan syarak, seperti membersihkan diri dengan menghilangkan kotoran dan bulu yang dikehendaki syarak untuk dibuang, seperti mencukur misai. Ini dari segi penampilan. Memotong kuku, merapikan janggut, menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan, dan menghindari pakaian yang makruh dipakai. Dia juga hendaklah berwaspada daripada sifat hasad, riak, ujub dan menghina orang lain, meskipun kedudukan orang itu lebih rendah daripadanya. Ini sifat hati. Maknanya akhlak yang baik ia merangkumi ke semua sudut. Ia merangkumi ke semua sudut. Dari segi riak wajahnya, dari segi pakaiannya, dari segi pergaulannya, dari segi penampilannya, dan juga dari segi dalamannya, hatinya. Dia perlu beramal dengan hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan tasbih, tahlil, zikir dan doa yang seumpamanya. Inilah kekuatan ahli ilmu. Dia tidak boleh berenggang, berpisah daripada zikrullah. Dia mestilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ketika bersendirian dan terang-terangan, dan sentiasa menjaga hal ini serta memastikan pergantungan
dalam segala urusan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu adab yang seterusnya, yakni berlemah lembut. Dia hendaklah berlemah lembut dengan orang yang mempelajari Al-Quran daripadanya, mengalu-ngalukannya dan berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaan mereka berdua ketika itu. Kami meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Harun Al-Abdi, katanya kami datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, aku mengalu-ngalukan kamu dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Sesungguhnya manusia adalah pengikut kamu wahai para sahabat. Sebab para sahabat ni murid kepada guru yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ramai manusia dari seluruh pelosok dunia akan datang kepada kamu untuk mempelajari agama. Untuk mempelajari agama. Ayat ni hakikatnya semua manusia berhajat kepada agama. Sudah menjadi kita kata sunnatullah. Manusia sangat-sangat berhajat kepada agama, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Sama ada mereka daripada awal lagi sedar tentang perkara tersebut ataupun di akhir hayat mereka lewat baru sedar keperluan kepada agama. Jadi dengan sendirinya ia mendorong manusia pergi mencari ahli agama. Pergi mencari ahli agama. Sebab itulah kita kata tidak perlu bimbang. Ahli agama tidak perlu bimbang kepada kehidupan dunia dia ni. Sebab kalau kita nak cakap dari segi keperluan manusia kepada agama tu, dia tidak pernah berhenti. Selagi manusia terhidup, selagi itulah dia perlukan kepada agama. Maknanya dari segi marketingnya, dari segi marketingnya, semua manusia perlukan kepada agama. Berbeza dengan barang-barangan yang lain. Hanya sebahagian manusia sahaja yang perlu pada barangan-barangan tertentu. Jadi kalau kita nak pasarkan barangan tersebut, kita hanya boleh fokuskan kepada golongan-golongan tertentu saja. Golongan-golongan tertentu saja, peminat-peminat dia saja. Tetapi agama dia bukan setakat diminati, bahkan wajib diimani, wajib dipegang oleh semua manusia. Jadi sebab itulah Nabi kata akan datang kepada kamu dari seluruh pelosok dunia orang-orang yang yatafaqqahuna fid din, yang akan datang untuk mempelajari agama dengan mendalam. Jadi sebab tu bila mereka datang, fastausu bihim khaira, berilah wasiat, berilah pesanan, berikanlah nasihat, berikanlah pengajaran kepada mereka dengan baik, dengan kebaikan. Jadi sesuai dengan sifat agama itu sendiri. Sifat agama sendiri yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, hidayah dan seumpamanya, maka sepatutnya ahli agama ni adalah orang yang paling baik kepada manusia, lebih-lebih lagi kepada murid-muridnya. Lebih-lebih lagi kepada murid-muridnya. Jadi sebab itulah sebaiknya guru-guru Al-Quran, begitu juga guru-guru agama, dia hendaklah menjadi orang yang paling baik lisannya. Paling baik lisannya. Bukannya orang yang paling kotor lisannya. Lebih-lebih lagi dengan murid-muridnya. Lebih-lebih lagi dengan murid-muridnya. Walaupun macam-macam lah kita kata cabaran semasa mengajar, tapi sepatutnya dia bersabar. Sepatutnya dia bersabar. Dan sepatutnya guru-guru Al-Quran dan seumpamanya, kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sepatutnya orang yang lemah lembut, orang yang lemah lembut dengan murid-muridnya. Cuma adalah tempat-tempat tertentu kita perlu bertegas. Bukannya guru Al-Quran ini adalah orang yang paling ganas, orang yang paling ganas kepada murid-muridnya. Setengah-setengah tepat tu setengah-setengah tepat. Bukan setakat ganas dari segi lisannya, ganas dari segi tangannya.
Ganas dari segi tangannya, bukan setakat garang ke. Kalau garang tu okey lagi. Ini ganah. Ganah. Belajar Al-Quran pada masa yang sama, kita kata pukul dengan sesuka hati. Tumbuk setengah-setengah tu guna penumbuk untuk untuk mendidik. Konon-kononnya inilah cara yang terbaik untuk mendidik. Kaedah ni telah berkesan. Kaedah ni telah berkesan melahirkan ribuan pelajar. Tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam didikannya tidak seumpama tu. Tidak gunakan batang penyapu tu sebagai rotan. Dan seumpamanya lah. Setengah-setengah tu berdarah. Setengah-setengah tempat lah berdarah. Biasanya benda ni diambil daripada luar negara, kadang-kadang balik. Dan setengah-setengah guru tu berfahaman bahawa dengan cara lagu tu, dengan cara yang keras, dengan cara yang ganas, maka akan melahirkan pelajar yang berkualiti. Itu fahamannya. Itu fahamannya. Kalau baca hadis-hadis umpama ni, jelas kepada kita, cara kita ialah dengan cara yang baik. Bukan bermakna tidak boleh bertegas, boleh bertegas, cuma tidak boleh ganas. Tidak boleh ganas. Boleh garang, tapi tidak boleh ganas. Garang lain, ganas lain. Lepas tu adab yang seterusnya, sentiasa menasihati. Sentiasa menasihati. Banyak juga ni. Banyak juga adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini. Ini khusus berkenaan dengan adab guru. Khusus berkenaan dengan adab guru. Jadi saya rasa adab yang seterusnya ini kita sambunglah kemudian. Iaitu sentiasa menasihati murid-muridnya. Sentiasa menasihati murid-muridnya bersopan santun, membimbing ke arah kebaikan dan adab-adab yang lain. Ini insya-Allah kita akan sambung dalam kesempatan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.